Okey, kita tengok kenapa pemugaran kepada modul TMK ni dilaksanakan di peringkat JPN Pahang lah. Sebenarnya uh, pemugaran ini dilaksanakan oleh unit TMK lah. Kami berlima bersama dengan Timbalan Pengarah dan juga Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang telah bersama-sama bermesyuarat untuk memugarkan kembali modul TMK untuk KCSR Semakan 2017 di peringkat negeri Pahang. Kalau kita lihat impak masa PKP dilaksanakan pada awal tahun 2020, memang kita nampak penggunaan teknologi maklumat, teknologi TMK, ICT memang meningkat berkali ganda lah. Maknanya banyak pelajar-pelajar dan juga guru yang mula belajar untuk menggunakan ICT di peringkat sekolah maupun di peringkat rumah lah. Untuk menyampaikan PDP, sebab tu dilaksanakan PDPR lah. Okey, tapi kita lihatlah seperti gambar di sini kan, pelajar diberikan YouTube untuk ditonton oleh guru lah, tapi tidak digunakan dengan sepenuhnya. Sepatutnya lebih kreatif dengan menggunakan aplikasi yang ada dalam komputer lah. Contoh gambar ni, guru minta pelajar melukis dan mewarnakan gambar harimau. Tapi jika cantiknya sekiranya guru tersebut menggunakan aplikasi yang ada dalam komputer untuk melukis ataupun mencari bahan ataupun buat turun daripada internet dan mewarnakan terus dalam komputer tersebut lah. Kalau kita tengoklah, memang pelajar memang ada penambahbaikan dalam segi celik IT-nya lah. Makin memang kita kata belia Melayu semakin celik IT, belajar IT, kita ada kursus, cikgu ajar macam mana nak guna Google Meet, macam mana nak guna Paint, macam mana nak download bahan menggunakan WhatsApp. Tapi adakah celik IT-nya kita kata di peringkat yang terbaik? Seperti contoh gambar ni, sesi temuduga lah. Penemuduga tu bertanyakan kepada peserta ataupun kita kata yang datang untuk menemuduga lah. Okey, dia tanya dalam resume awak ini ada menyatakan bahawa awak ada banyak kemahiran ICT. Cuba nyatakan kemahiran IT yang awak ada. Saya mahir menggunakan dalam Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga Candy Crush. Adakah itu dinamakan celah IT? Tuan-tuan, cikgu-cikgu. Maknanya di peringkat pelajar kita tahu kita belajar sendiri di rumah, tengok YouTube, cikgu ajar melalui Google Meet, buka ini, buka itu, nak guna ini, guna itu, download ini, download itu. Tapi adakah kita ajar cara etika pelajar tersebut untuk menggunakan ICT dengan baik? Kita tengok ada petikan di akhbar, ramai buta etika penggunaan media sosial. Maknanya di situ wujudnya langkah-langkah kecil untuk melahirkan keyboard warrior, kita katakan. Jadi kita tengok pengguna di internet memang perlulah ada etika, sebab kita tengok meningkatnya kes-kes cyberbully, bully cyber, dan juga banyak pelajar-pelajar yang aktif menggunakan Facebook, dah pandai menggunakan Facebook, pandai menggunakan TikTok, pandai menggunakan Instagram. Tapi kita lihat adakah mereka menggunakan dengan penuh etika dan tanggungjawab. Jadi banyaklah kita tengok cabaran. Kita tahu bila kita nak laksanakan pemugaran MK ni, cikgu-cikgu di sekolah pun macam kenapa, mengapa, bagaimana. Jadi pelbagai cabaran lah. Okay. Kita lihat di banyak situasi sekolah yang menyatakan tidak cukup komputer, tiada talian internet, pelajar tidak mahir. Jadi kita tengok dalam panduan pelaksanaan dah dinyatakan beberapa mod penggunaan TMK. Kita lihat nombor 1 tu menyatakan bahawa murid sahaja menggunakan TMK, bermaksud mod ini digunakan pakai bila murid diberikan tugas secara individu atau berkumpulan untuk disiapkan lah. Jadi
Yang ini lebih kepada sekiranya sekolah itu mempunyai kecukupan peralatan, jadi maknanya pelajar boleh menggunakan bila-bila masa untuk menyiapkan tugasan mereka secara individu ataupun berkumpulan lah. Okey, mod kedua, guru dan murid menggunakan TMK. Mod ini diguna pakai secara dua hala oleh guru dan juga murid. Contohnya penggunaan VLE dan juga email lah. Maksudnya di sini cikgu pun menggunakan komputer, pelajar pun menggunakan komputer. Seperti contoh, dia tunjuk sini macam mana cikgu nak ajar penggunaan email. Maknanya cikgu hantar email kepada pelajar, maknanya pelajar boleh buka email terus di komputer masing-masing lah. Ini boleh diguna pakai lah di sekolah, peringkat sekolah yang memang kita katakan ada peralatan IT dan kecukupan yang memang baik lah. Dan mod 3 tu guru sahaja menggunakan TMK. Mod ini diguna pakai bila guru menjadikan TMK sebagai bahan bantu mengajar untuk menerang, membuat demonstrasi ataupun menjelaskan satu konsep yang abstrak, contohnya penggunaan animasi, video mungkin yang di peringkat, kita katakan peringkat yang agak sukar lah bagi pelajar untuk membelajar. Jadi dan juga ia sesuai lah untuk di mana peringkat sekolah yang kurang kata-kata kurang kelengkapan ICT, maknanya ada satu ataupun ada tidak banyak lah. Jadi sekurang-kurangnya cikgu boleh menggunakan mod ini untuk sehala ataupun kita kata cikgu sahaja yang menggunakan ICT untuk diterangkan menggunakan LCD, maknanya pelajar hanya lihat sahaja. Sebab kita faham bahawa bukan semua sekolah yang lengkap dengan peralatan ICT. Jadi kenapa wujudnya pemugaran ini? Kerana surat siaran yang dikeluarkan oleh KPM iaitu bilangan 1 tahun 2017 yang menyatakan bahawa pelaksanaan modul TMK di bawah kurikulum standard KSSR semakan 2017 mulai tahun 2017. Surat siaran ini bertujuan memaklumkan tentang pelaksanaan modul TMK di bawah KSSR bermula dengan murid tahun 1 pada tahun 2017. Bermakna surat perkeliling ini masih berkuat kuasa sehingga hari ini dan sebelum lagi terbatal lah kerana kita masih lagi menggunakan kurikulum KSSR semakan 2017. Jadi sebab tu kita katakan bahawa modul ini memang dijalankan bermula tahun 2017 sehinggalah cuma mungkin disebabkan PKP modul ini tertangguh disebabkan beberapa sebab lah. Jadi tengok objektif kenapa pemugaran ini dilaksanakan lah. Okey, pertama bergantung kepada surat. Kita merujuk kepada surat siaran tadilah. Dan kedua, anjakan PPPM 2017 hingga 2015 yang memberikan penekanan untuk memanfaatkan TMK. Transformasi pendidikan TPP juga yang mahukan penguasaan teknologi dan berkemahiran digital di kalangan guru dan juga murid. Menghargai kemenjadian setiap murid yang menguasai teknologi melalui sijil TMK KSSR 2017. Ini ialah inisiatif JPN Pahang sendirilah. Okey, matlamat dia ialah agar di peringkat sekolah untuk memastikan semua murid berupaya mengaplikasikan kemahiran, mengukuhkan pengetahuan, menghayati nilai serta etika dalam penggunaan TMK bagi melahirkan murid yang boleh mencipta dan juga berinovasi. Okey, fokus modul TMK ni ialah kepada kita fokus untuk buat masa ni kepada pelajar ataupun murid tahap 1 lah, itu tahun 1, 2, 3 di sekolah rendah. Semua guru di sekolah rendah kita kalau boleh semua guru lah ada kemahiran ICT dan kalau boleh mereka ataupun guru-guru ni dapat kita kata tahulah kemahiran asas tentang ICT untuk diintegrasikan kepada pelajar lah. Okey, ia juga kalau boleh katakan tidak lebih 3 RPS, paling banyak pun 3 RPS setahun. Maknanya dalam setahun 12 bulan ataupun 10 bulan sekolah hanya 3 kali RPS sahaja yang melibatkan TMK untuk setiap sahaja. Ada yang kurang daripada tu, ada yang 1 RPS sahaja setahun, ada yang 2 RPS sahaja tahun. Dia tak lebih, maksimum pun 3 RPS sahaja setahun. Dan fokus juga seterusnya kepada penilaian dan penghargaan murid lah. Ini kita inisiatif untuk melahirkan memberi sijil kepada pelajar sebagai sijil penghargaan kepada pelajar untuk menunjukkan dia punya tahap penilaian dia, tahap penguasaan dia kepada ICT untuk setiap tahun 1, 2 dan 3 lah.
Okey, biasanya dia akan dikeluarkan sijil ni atas inisiatif sekolah selepas selesai PDP untuk modul TMK pada penghujung sesi persekolahan lah. Dan fokus dia lebih kepada 8 modul, iaitu untuk 10 subjek lah. Kenapa 10 subjek? Sebab untuk subjek kesenian terbahagi pada dua lah, iaitu pendidikan muzik dan juga pendidikan seni visual, dan juga pendidikan jasmani dia pecah dua lah asing-asing, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, kita tengok pelaksanaan subjek TMK pada di sekolah rendah bermula pada 2011 lagi dalam subjek DST, iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Seterusnya pada 2017 dia fokus kepada tahap 2 sahaja, tahun 4 dan 5 untuk subjek TMK itu sendiri. Dan mula daripada 2017 subjek TMK ni dihapuskan dan diserap ke dalam setiap mata pelajaran yang nyatakan tadi melalui modul TMK lah. Okey, kita tengok dalam untuk modul TMK ni lah, dia ada beberapa bahan yang telah disediakan oleh pihak KPM di BPK. Boleh muat turun di laman web di BPK, ataupun kita dah sediakan kita kata setempat lah bahan rujukan untuk semua guru faham. Kita ada buat satu dashboard untuk guru mudah mencari dan juga merujuk bahan-bahan yang untuk dilaksanakan lah. Okey, dia ada satu buah buku, iaitu panduan pelaksanaan. Ada modul kemahiran asas. Satu naskah ni maknanya setiap tahun tu ada satu buku, tapi dalam tu mengandungi beberapa kemahiran lah. Okey, dan juga ada 8 modul aplikasi. Yang ini yang saya kata tadi kan, untuk subjek kesenian, kerana 2017 subjek muzik dan seni visual digabungkan dalam pendidikan kesenian lah. Okey, seterusnya pelaksanaan dalam buku panduan pelaksanaan itulah dia ada menyatakan bila perlu dilaksanakan, siapa yang perlu dilaksanakan, di mana perlu dilaksanakan, dan juga pentadsiran kemahiran TMK apa yang perlu dilaksanakan. Okey, dalam modul asas, kemahiran asas, dia fokus lebih kepada beberapa aplikasi lah mengikut tahun. Contohnya tahun 1 di sini pengenalan kepada komputer pertama saya, pengenalan basic kepada Microsoft Paint, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, pelayar web, sound recorder dan seterusnya. Tambahan untuk tahun 2 dan 3 ada juga basic ataupun asas kepada kemahiran asas internet, asas keselamatan cyber, asas Scratch, Microsoft Office untuk tulisan Jawi, dan juga Microsoft Excel. Untuk modul aplikasi, subjek yang dinyatakan tadilah, kita lihat di sini berapa bilangan RPH yang terlibat lah. Untuk subjek paling banyak pun 3 lah, iaitu kita tengok sini matematik, PJ dan PK, pendidikan kesenian dan juga sains untuk tahun 1. Paling sikit 1 lah pendidikan Islam untuk tahun 1. Yang lain kebanyakannya 2 lah, 2 RPH untuk selama setahun lah. Okey. Okey, ni dia punya organisasi dah, lebih kepada komponen 1 lebih kepada idea dan maklumat, mengemukakan idea dan maklumat. Komponen 2 mencari maklumat dan memproses dan menggunakan maklumat. Komponen 3 lebih kepada pemikiran computational, dan komponen 4 lebih kepada sikap, tanggungjawab dan juga beretika lah. Okey, macam mana dia punya catat alih memula, macam mana kita nak laksanakannya. Kena pasti dulu kemahiran TMK yang cikgu nak ajar, dia punya standard kemahiran, standard pembelajaran. Kemudian rujuk senarai semak dalam modul TMK. Kemudian kita tengok pelajar tu mahir atau tidak mahir lah untuk menguasai kemahiran tersebut. Jika tidak mahir, kita laksanakan dulu PDP dalam modul kemahiran asas. Dan jika dah mahir, baru kita pergi ke laksanakan modul aplikasi. Okey. Kita juga telah menyediakan template perekodan untuk cikgu merekodkan setiap perkembangan murid, untuk menilai murid sama ada menguasai, tidak menguasai ataupun belum menguasai untuk setiap kemahiran dan setiap subjek lah. Dan akhir sekali penyelaras perlulah mengumpulkan semua kita kata penilaian daripada guru-guru untuk disatukan untuk lihat dia punya analisa perkembangan di dalam sekolah masing-masing. Okey, bertujuan tapak perekodan ini juga bertujuan untuk rekod simpanan guru dan sekolah bagi tujuan analisa tahap penguasaan lah, dan juga eviden pelaksanaan modul TMK. Ini CJ lah, CJ yang kita keluarkan untuk pelajar, bukan kita kata mandatory, bukan wajib, tapi
salah satu inisiatif sekolah untuk memberi penghargaan kepada pelajar. Tapak tablet kita dah sediakan untuk sekolah gunakan, hanya masukkan nama dan juga penguasaan dia. Tujuan dia adalah untuk menunjukkan tahap penguasaan dan kemahiran murid di peringkat sekolah rendah di negeri Pahang. Okey. Dan ini adalah borang pelaporan aktiviti. Setiap aktiviti yang dilaksanakan melibatkan modul TMK penyelaras di peringkat JPN, PPD ataupun sekolah perlu laksanakan sedikit pelaporan Contoh sekiranya sekolah ada melaksanakan bengkel, sekolah ada melaksanakan taklimat, sekolah ada melaksanakan pelaporan, buat pelaporan sikit dalam Google Form yang kita telah nyatakan dalam dashboard Okey, siapa yang terlibat? Okey, bila untuk pelaporan aktiviti taklimat pemugaran, JPN dan PPD serta sekolah semua terlibat untuk membuat pelaporan pelaporan aktiviti bengkel pengurusan di peringkat JPN dan juga PPD pelaporan aktiviti khidmat bantu kunjung JPN dan PPD juga, dan juga pelaporan perekodan tahap penguasaan di peringkat sekolah. Okey, ni dia dashboard untuk modul TMK yang disediakan oleh JPN. Kita dah sediakan bertujuan untuk sebagai tempat rujukan setempat guru mendapatkan bahan PDP dan rujukan pelaksanaan modul TMK serta membuat analisa terhadap penguasaan modul. Ini adalah inisiatif JPN Pahang. Tapi sebenarnya bahan-bahan yang dalam ni adalah semua kita ambil daripada laman web BPK, KPM, untuk memudahkan pencarian guru sebab kalau mungkin ada yang kalau lihat di laman web BPK mungkin agak sukar tak mencari di mana kedudukan ataupun tempat nak download modul TMK Okey. Ini garis masa kita bagi, kita kata tempoh untuk melaksanakan taklimat pemugaran, untuk melaksanakan bengkel pengurusan modul, untuk melaksanakan khidmat kunjung bantu, untuk melaksanakan analisa pelaporan dan juga untuk melaksanakan post-mortem. Biasanya taklimat pemugaran ni kita bagi tempoh dalam sekuan pertama antara 3 bulan terawal sesi persekolahan untuk tahun ni. Bagi tahun 2023 kita jangkakan paling lewat untuk melaksanakan taklimat pemugaran 31 Mei 2023. Dan untuk di pihak JPN dan PPD untuk melaksanakan bengkel pengurusan paling lewat sekali sama jugalah 31 Mei dan juga 31 November sebab dia 2 kali setahun. Khidmat kunjung bantu juga kita akan buat 2 kali setahun di sekuan kedua dan sekuan ketiga. Selewat-lewatnya 31 Ogos dan juga 29 Februari 2024 untuk sesi persekolahan tahun 2023 ni Dan analisa sekolah, analisa pelaporan di peringkat sekolah untuk melaporkan. Biasa kita buat di hujung sesi sekolah sekuan keempat, selewat-lewatnya 29 hari bulan Februari 2024 untuk sesi persekolahan tahun ni. Dan postmortem di peringkat JPN dan PPD kita akan laksanakan sekuan keempat juga, selewat-lewatnya 29 hari bulan Februari. Okey, ini peranan dan tanggungjawab di peringkat JPN. Okey, di peringkat JPN perlu melaksanakan taklimat pemugaran, menyediakan bahan rujukan, mengadakan bimbingan dan khidmat kunjung bantu dan memastikan pelaksanaan mengikut garis masa. Di peringkat PPD pula pelaksanaan taklimat pemugaran, mengadakan bimbingan dan khidmat kunjung bantu dan serta memastikan pelaksanaan mengikut garis masa. Di peringkat sekolah pula sebagai pentadbir sekolah perlulah melantik seorang penyelaras, menyelia sesi taklimat pemugaran dan juga memastikan pelaksanaan di sekolah lancar. Okey, di pihak guru penyelaras yang telah dilantik oleh pentadbir sekolah perlu mengadakan taklimat pemugaran, menjalankan khidmat bantu di peringkat sekolah, membantu guru-guru dalam sekolah yang memerlukan khidmat bantu ICT, serta menyelia tapak perekodan serta membuat analisa pelaporan di akhir sesi persekolahan. Bagi pihak guru mata pelajaran seperti biasa melaksanakan PDP bagi modul TMK ni dan juga membuat perekodan untuk menilai penguasaan murid. Okey, ini kita telah laksanakan projek rintis di SK Sungai Su Kuantan pada 5 Oktober 2022. Taklimat pemugaran bersama dengan semua guru tahap 1. Okey, kemudian selepas sebulan lepas tu kita buat lawatan bimbingan di sekolah sama SK Sungai Su bersama dengan penyelaras dan juga pentadbir pada 9 November untuk lihat perkembangan. Mungkin kita kata tidaklah sepenuhnya siap, tapi kita ada progres. Kita nampak tapak
program pun dah diguna, pelajar pun dah semula menggunakan komputer, guru pun dah mula menggunakan teknologi untuk PDP. Okey, perkembangan ni memang amat memberangsangkan lah. Kita lihat feedback daripada guru, kebanyakannya memang kita kata mudah, cuma perlukan beberapa kemahiran yang memerlukan khidmat bantu daripada guru ICT yang berkemahiran lah. Jadi harapan kami di jabatan, semoga dengan pemugaran modul ni, tahap penguasaan dan kefahaman guru yang menyeluruh tentang modul TMK ni, faham macam mana laksanakannya, kenapa kita melaksanakannya, dan apa yang perlu dilaksanakan. Okey, seterusnya peningkatan kemahiran murid tentang kemahiran asas dan juga kemahiran aplikasi TMK, membantu guru dan murid untuk mempelajari kemahiran asas dalam TMK dengan baik dan beradika lah. Dan harapan sekali ialah pelaksanaan penggunaan modul TMK ni sepenuhnya di seluruh negeri faham bermula pada tahun 2023 ni, sesi persekolahan ini, sehinggalah kita kata terhapusnya surat siaran tadilah. Okey, itu sajalah kita punya taklimat secara ringkas penggunaan modul TMK di peringkat Jabatan Negeri Pahang. Okey, terima kasih.